Assalamualaikum dan selamat pagi kepada yang sedang menonton siaran TV UniKH, uniknya inspirasi kisah hidup. Hari ini anda bersama saya Idora Darwina di dalam segmen Kisah Inspirasi Citra Ramadan 2022. Saya akan mengupas sedikit tentang topik low self-esteem atau tahap keyakinan diri yang terlalu rendah. Saya membawakan topik ini pada hari ini kerana satu masa dahulu saya juga pernah mengalami situasi sebegini dan ia agak mengganggu rutin kehidupan sewaktu zaman remaja saya. Okey, apa itu low self-esteem? Low self-esteem, LSE, adalah tentang rasa rendah diri yang teramat sangat. Perasaan rendah diri yang terlalu ekstrim dan sentiasa rasa diri tidak dihargai. Orang yang mengalami simptom ini juga sering berasa tidak disayangi, sentiasa kelihatan canggung dan paling teruk mereka merasakan diri mereka juga sangat tidak berguna. Ia berbeza dengan keadaan rasa rendah diri atau kurang keyakinan yang biasa. Seseorang yang mempunyai keyakinan diri yang terlalu rendah akan mempunyai ketakutan dengan kegagalan yang besar. Sebab itulah mereka lebih suka perkara yang rutin daripada mencuba sesuatu yang baru. Orang-orang seperti ini sangat sensitif dan kegagalan akan menurunkan keyakinan diri mereka secara automatik. Menurut ahli psikologi dan sosiologi Maurice Rosenberg dan Timothy J. Owens yang menulis artikel Low Self-Esteem People, A Collective Portrait di dalam buku Extending Self-Esteem Theory and Research, Sociological and Psychological Currents, orang yang mengalami LSE ini cenderung untuk menjadi hypersensitif. Mereka begitu rapuh sekali sehingga begitu mudah untuk sering berasa tersinggung dan sentiasa berfikiran bahawa mereka sering dilukakan oleh orang yang lain. Sebagai LSE, saya mengakui bahawa segala yang disebutkan tadi adalah sangat tepat dan benar 100%. Bagi sesetengah orang, LSE ini bukanlah satu penyakit yang serius. Mereka akan menganggap orang yang mengalami LSE ini hanyalah mengada-ngada dan terlalu mengikut perasaan. Tanggapan sebegini adalah salah sama sekali kerana LSE juga cenderung untuk pergi kepada pelbagai jenis penyakit mental yang lain seperti depresi, bipolar dan sebagainya jika ia tidak dirawat dengan segera. Gejala LSE adalah seperti berikut. Yang pertama, sering mendapat kritikan yang buruk. Yang kedua, keluarga yang tidak harmoni dan penuh konflik. Yang ketiga, pernah menjadi mangsa buli. Yang keempat, menghadapi kesukaran sewaktu belajar dan sering dianggap bodoh. Yang kelima, pengaruh media. Gejala ini tidak semestinya sama untuk setiap orang, namun selalunya ia adalah tentang kritikan yang berterusan, kesedihan dan juga kemurungan. Untuk berkongsi cerita, saya mengalami keadaan ini pada usia yang terlalu muda, iaitu pada usia 12 tahun. Saya dilahirkan di dalam keluarga yang agak besar dan saya merupakan anak bongsu. Permulaan kepada LSE di dalam diri saya apabila saya sering diejek tentang paras rupa. 22 tahun yang lalu, masyarakat kita masih belum terbuka minda tentang penyakit-penyakit mental dan penerapan sivik. Dulu body shaming dianggap perkara normal dan tiada siapa yang ambil peduli tentangnya. Dulu semua orang bebas mencaci dan mengeji rupa paras maupun bentuk fizikal orang lain kerana tiada akta yang diperkuatkan untuk diambil tindakan. Bagi mereka yang suka mengejek dan mencaci, mereka anggap ia adalah gurauan dan hiburan semata-mata. Tetapi bagi orang yang diejek dan dicaci, ia menimbulkan kesan yang buruk di dalam jiwa. Mereka akan sentiasa rasa diri mereka tidak berguna. Seperti saya sendiri, saya sering diejek tentang paras rupa. Saya selalu diejek hodoh, buruk, bibir tebal. Ditambah pula dengan nama saya yang agak berbeza, saya juga dihina sebagai orang dari seberang.
perkataan Indonesia yang disingkatkan tu, orang gelar saya begitu. Pada waktu itu ia adalah hinaan yang amat besar buat diri saya. Appearance luaran saya adalah normal, saya biasa saja. Saya adalah orang yang sentiasa ketawa dan tersenyum. Saya adalah orang yang sering membuat lucu. Saya adalah orang yang sangat mudah untuk rasa gembira. Tetapi itu semua adalah sikap defensif saya sahaja. Di dalam jiwa saya sangat sakit. Saya selalu rasa tertekan dan saya selalu rasa diri saya tak disayangi, tak dihargai dan tak diperlukan. Saya pernah satu ketika sanggup berlapar di sekolah kerana saya terlalu rasa rendah diri untuk menonjolkan diri di hadapan khalayak. Pergi ke kantin adalah satu hal yang amat sukar buat saya. Setiap kali tiba waktu rehat, saya akan mula rasa berdebar-debar. Tangan saya akan berpeluh. Saya akan jadi terlalu resah dan sentiasa rasa gelisah akibat terlalu sering diejek hodoh dan buruk setiap hari. Saya sampaikan rasa saya tak layak untuk menunjukkan muka saya ni di hadapan orang ramai. Begitu sekali kesan ejekan tersebut kepada diri saya. Saya selalunya akan membuang masa dan berpura-pura untuk membetulkan tudung di dalam tandas saja pada waktu rehat. Di hadapan kawan-kawan saya masa sekolah, kita akan ada beberapa kawan rapat, ada geng kan. Di hadapan mereka, saya adalah orang yang sangat ceria. Mereka tak tahu pun konflik dalaman yang saya alami dalam diri saya. Mereka tak tahu apa yang saya lalui. Bukan salah mereka, tapi saya yang tak pernah tunjuk. Di rumah, oleh kerana kebanyakan abang-abang dan kakak-kakak saya belajar di luar, tinggal di asrama dan sebagainya, jadi saya mempunyai bilik yang tersendiri. Saya sering mengurung diri di dalam bilik tersebut. Saya pegang kunci dan tak ada siapa yang boleh buka pintu bilik saya tanpa kebenaran. Lampu bilik saya terbakar, tapi saya tak pernah minta untuk lampu tersebut diperbetulkan. Saya sering menulis dan membaca di dalam cahaya yang samar-samar, cahaya yang datang dari dapur rumah saya. Waktu itu majalah remaja dan wanita sangat popular. Saya jarang terlepas untuk membeli majalah-majalah tersebut. Saya suka membaca cerpen, membaca pelbagai kisah hidup tentang kejayaan wanita dan tentang tip-tip yang dipaparkan di dalam majalah-majalah tersebut. Pada waktu itu, saya selalu ponteng sekolah. Rumah saya di Taman Semarak Nilai. Saya selalunya akan naik bas awam ataupun bas sekolah dan akan berhenti di Pekan Nilai. Saya tidak akan terus ke sekolah. Saya kemudian akan naik komuter untuk ke Seremban, Terminal 1. Di sana, saya selalunya akan tunggu berjam-jam lamanya sehingga pukul 10 pagi di mana lot-lot kedai di dalam Terminal 1 mula beroperasi. Selalunya saya akan pergi ke kedai buku popular. Saya akan membaca buku, selalunya novel lah, secara percuma. Nak beli tak ada duit. Duit cukup untuk tambang sahaja. Makan minum pun tidak. Saya tak pakai uniform sekolah. Selalunya akan tukar di stesen, komuter ataupun memang dari rumah saya sudah berpakaian biasa.